السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajul la atasaddaqanna al-laylah bi sadaqah فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتى فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زنا، ولعل الغنى ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ada satu orang laki-laki, pada satu malam dia kata la atasaddaqanna al-lailah bi sadaqah. Laki-laki ni kata, dia kata malam ni aku nak bagi sedekah. Maka dia peluang dengan membawa duit dia nak bagi sedekah ni, dan dia jumpa satu orang dan dia bagi sedekah dekat tangan orang tu. Fa-asbaha an-nas yatahaddatsun tasaddaqa ala zaniyatin. Esok pagi dengar orang bergaduh sembang sana sini. Orang kata apalah dia ni, dia bagi sedekah dekat penzina. Dia ni, dia kata malam ni aku nak pergi bagi sedekah dekat orang.
Dia pun keluar rumah dengan bawa duit nak pergi sedekah. Jalan, jumpa satu orang. Jumpa dia nampak macam orang susah. Nampak macam orang miskin. Nampak macam orang yang perlu menerima sedekah. Dia bagi. Dia tak tahu orang yang dia bagi tu siapa. Esok pagi, orang duduk sembang sana sini. Orang kata, apalah dia ni? Kalau nak bagi sedekah pun bagilah dekat orang yang elok-elok. Orang yang bagus-bagus. Yang pergi bagi dekat penzina ni buat apa? Begitu ceritanya. Nabi cerita benda ni. Faqala, bila dengar ke telinga dia, dia kata Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Dia kata alhamdulillah, sedekah aku dah jatuh ke tangan penzina. Nak kata apa lagi dah? Dia bukan nak pergi bagi dekat penzina, dia nak pergi bagi dekat orang susah. Dia jumpa orang ni, dia nampak macam orang susah, dia bagi. Apa nak buat? Orang yang dia sangka susah tu rupanya kaki zina. Maka tindakan dia pergi bagi sedekah tu jadi bahan bercakap orang. Orang condemn dia tanpa tahu apa cerita sebenarnya. Dia kata kalau sungguh pun hang orang kaya, kalau sungguh pun hang ada duit, kalau sungguh pun hang nak bagi sedekah dekat orang, janganlah pergi bagi dekat penzina. Orang kata dekat dia macam tu. Yang dia pergi bagi, bukan dia bagi dekat penzina, dia bagi dekat orang yang dia sangka susah. Manalah dia nak beritahu kawan tu penzina. Itu cerita dia. Habis bila benda ni sampai dekat dia, dia kata alhamdulillah, dia kata aku dah bagi sedekah. Tapi apa nak buat? Sedekah aku jatuh ke tangan penzina. Kata dia, la atasaddaqanna lailah bi sadaqah. Dia kata malam ni lagi sekali aku nak bagi sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani. Maka malam tu dia pun keluar bawa duit, jalan jumpa satu orang, nampak macam orang susah, nampak macam orang miskin, nampak macam orang yang patut terima sedekah. Maka dia bagi lagi sekali sedekah dekat orang ni. Fa asbahu yatahaddatsun tasaddaqa al-lailah ala ghani. Esok pagi orang berkat sembang pula. Apa kata apa nak jadi dia? Semalam dia pergi bagi duit dekat penzina. Malam kemarin dia pergi bagi duit dekat penzina. Semalam dia pergi bagi duit kat orang kaya pula dah. Dan kalau sungguh pun hang ada duit, janganlah pergi bagi dekat orang kaya, bagilah dekat orang miskin. Dah ada duit, pergi bagi sedekah dekat orang kaya, nak buat apa? Orang kaya tak guna, kita pergi bagi duit kat dia. Ni ada komplain ni. Sampai ke telinga dia, faqala Allahumma lakal hamdu ala ghani. Bila dengar ke telinga dia, dia kata alhamdulillah, aku dah bagi sedekah semalam, tapi apa nak buat? Sedekah aku jatuh ke tangan orang kaya. Kata dia, la atasaddaqanna lailah bi sadaqah. Dia kata malam ni lagi sekali aku nak pergi bagi sedekah. Fa kharaja fa wada'aha fi yadi sariq. Malam tu dia keluar, berjalan bawa duit, jalan, jumpa, nampak macam orang miskin, nampak macam orang susah. Maka dia pun bagi duit. Fa asbahu yatahaddatsun tasaddaqa al-lailah ala sariq. Esok pagi orang sembang pula. Depa kata dia ni memang betul-betul karun. Malam kemarin dulu dia pergi bagi dekat penzina, malam kemarin dia pergi bagi dekat orang kaya, semalam dia pergi bagi dekat pencuri pula. Sampai ke telinga dia. Faqala, maka kata kawan ni, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariq. Dia kata alhamdulillah, aku dah bagi sedekah 3 malam dah. Tapi apa nak buat? Malam pertama jatuh kepada penzina, malam kedua jatuh kepada orang kaya, malam ketiga jatuh kepada pencuri. Tapi tang aku dah bagi sedekah. Fa'ata faqila lahu. Selepas daripada dia bagi sedekah 3 malam berturut-turut ni, maka datang kepada dia, kata Nabi SAW, yang datang itu malaikat. Malaikat kata dekat dia, amma sadaqatuk faqad qubilat.
Malaikat mai habaq dekat dia, adapun sedekah yang kamu bagi 3 malam ni, yang kamu bagi dekat penzina, yang kamu bagi kena orang kaya, yang kamu bagi kena dekat pencuri ni, ketiga-tiga sedekah yang kamu bagi ni faqad qubilat. Allah terima sedekah itu sebagai amal jariah, sebagai satu amal kebaikan, dan kamu sudah dapat pahala. Wa amma az-zaniyah fala'allaha an tasta'ifa biha an zina. Malaikat ni kata dekat orang yang bagi sedekah ni, dia kata, adapun sedekah yang kamu bagi dekat penzina ni, mudah-mudahan sedekah kamu tu boleh menyebabkan penzina ni berhenti daripada berzina. Wala'alla al-ghani ya'tabir fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Dan adapun sedekah yang kamu bagi dekat orang kaya ni, mudah-mudahan orang kaya ni dapat satu iktibar, dia dapat satu pengajaran, dan mudah-mudahan lepas daripada tu dia pun akan sedekah macam kamu sedekah juga. Wala'alla as-sariq an yasta'ifa biha an sariqati. Kata malaikat ni, dan mudah-mudahan sedekah kamu yang jatuh ke tangan pencuri ni, mudah-mudahan sedekah itu menyebabkan pencuri berhenti mencuri. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beberapa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama sekali, kita buat baik. Yang pertama sekali, kita buat baik. Kalau yang kita buat tu baik, kita buat tu ikhlas kerana Allah, semua orang nak kata tak betul pun, itu orang punya pasal. Kita buat baik, Allah kata kita betul. Satu. Yang kedua, pengajaran daripada hadis ni yang dapat kita ambil ialah tak usah kira dengan orang kata. Tak usah kira dengan orang kata. Orang awal-awal sudah jatuh hukum kepada dia ni. Bila dia bagi sedekah kepada penzina, orang dah kata kat dia, orang jatuh hukum, kata dia salah. Malam kedua, bila dia bagi sedekah jatuh kepada orang kaya, orang dah jatuh hukum dah, orang kata dia salah. Malam ketiga, bila dia bagi sedekah jatuh kepada kepada pencuri, orang dah jatuh hukum dah, orang kata dia salah. Rupa-rupanya yang orang kata ni tak betul. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah kata apa yang dia buat itu faqad qubilat. Sesungguhnya telah diterima amalan itu sebagai amal baik, dan dia sudah dapat pahala. Maksudnya apa? Kalau yang kita buat tu benda baik, tak usah peduli apa yang orang kata. Daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala dia menilai keikhlasan orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau orang itu ikhlas, maka ada ganjaran yang bertumbuh dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu ikhlaskanlah diri kita di dalam nak buat apa juga kebaikan yang kita ingat nak buat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 94. Muka surat 94. Kita sambung muka surat 95. 95 kita masih lagi berada di dalam tafsir suratul Baqarah. Tafsir surah Al-Baqarah. Muka surat 95 ayat 272. Kata dia kisah sedekah pada orang kafir. Ni dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Malam ni kita masuk satu cerita, dia kata kisah sedekah pada orang kafir. Dan tak kala menegah Nabi SAW daripada sedekah kepada orang kafir musyrikin supaya Islam mereka itu. Maka turun ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim, laisa 'alaika hudahum. Tiada atas engkau wahai Muhammad hidayah mereka itu kepada masuk Islam. Hanya atas engkau itu menyampaikan sahaja. Mula-mula Nabi SAW menegah orang Islam pergi bagi sedekah pada orang kafir. Mula-mula agama tak bagi. Kita orang Islam nak pergi sedekah pada orang kafir, pada mulanya tak boleh. Tak boleh kerana dilarang oleh Nabi SAW.
Allah buat turun ayat 272 suratul Baqarah. Dalam ayat ni Allah nak beritahu kata tak salah orang Islam sedekah pada orang kafir. Tak salah. Hak tak bolehnya kita dengan orang kafir ni, hak tak bolehnya kalau dia mati kafir kita minta dekat Allah, minta Allah ampun dosa dia. Hak tu tak boleh. Tapi kita dengan orang kafir, selagi orang kafir tu tak mati, kita nak minta doa kepada Allah, minta supaya Allah buka hati dia untuk terima Islam. Doa yang macam tu tidak salah. Bahkan kalau kita nak bagi bantuan dekat dia, kita nak bagi sedekah dekat dia, pasal dia susah, dia orang kafir tapi dia susah, kita nak pergi bagi pertolongan, kita nak pergi bagi bantuan, kita nak pergi bagi sedekah dekat dia, tidak salah. Bahkan memberi sedekah kepada orang kafir yang susah ni, dia boleh menjadi satu sebab kepada lembut hati dia, boleh jadi sebab musabah kepada lembut hati dia, dan Allah boleh buka hati dia untuk menerima Islam. Nabi SAW pada mulanya melarang orang Islam daripada sedekah pada orang kafir. Allah buat turun ayat 272 ni. Allah mulakan ayat tu dengan firman dia, laisa alaika hudahum, maka tiada atas engkau wahai Muhammad bagi hidayah kepada orang masuk Islam. Nabi sendiri, bukan kata kita, Nabi sendiri tak boleh bagi hidayah untuk orang masuk Islam. Kita cerita banyak kali dah. Nabi Adam alaihissalam kalau boleh Nabi Adam nak bagi hidayah sehingga Habil dan Qabil tak jadi berkelahi sampai berbunuh-bunuh. Tapi apakan daya, Nabi Adam tak ada kuasa untuk nak bagi hidayah pada anak dia. Nabi Allah Nuh alaihissalam kalau ikut hati, dia tentu mau anak bini dia ikut agama yang dia bawa. Tapi apakan daya, Nabi Allah Nuh alaihissalam tak boleh bagi hidayah kepada bini dia. Duk tidur sekali, duk makan sekali, duk satu rumah dan sebagainya, tapi tak boleh nak bagi hidayah dekat bini dia. Maka akhirnya bini Nabi Allah Nuh alaihissalam mati, tenggelam dalam banjir besar. Nabi Musa alaihissalam daripada kecil dibela oleh Firaun. Firaun bela dia, Firaun bagi kasih sayang pada dia, Firaun bagi duit ringgit pada dia, Firaun bagi macam-macam dekat dia. Nabi Musa sebagai anak angkat Firaun, takkan dia tak mau Firaun dapat petunjuk, dapat hidayah dan ikut agama dia. Tapi apakan daya, Nabi Allah Musa alaihissalam tak ada kuasa nak bagi hidayah dekat Firaun. Maka Firaun mati tenggelam Laut Merah dalam keadaan memusuhi Nabi Allah Musa dan agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa punya sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pak penakan dia Abu Talib, yang bela dia, yang sanggup jadi galang ganti bila orang nak cederakan dia. Bila kafir Quraisy semua nak mai bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bangkit berdiri, dia jadi galang ganti. Dia kata, kalau sekiranya hampa nak cederakan Muhammad, bagi aku mati dulu. Begitu pengorbanan dia untuk jaga Nabi. Takkan Nabi tak mau Abu Talib terima hidayah untuk jadi orang Islam. Tapi apakan daya, Nabi Muhammad SAW tak boleh bagi hidayah dekat siapa pun yang dia kasihi. Maka Allah menegaskan fakta ini dalam ayat ni, laisa alaika hudahum. Muhammad, kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada siapa-siapa pun untuk masuk Islam. Dan hanya atas engkau itu menyampaikan sahaja. Nabi boleh sampaikan agama saja, nak bagi hidayah tak boleh. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah jua yang menghidayah mereka yang dikehendaki pada agama. Kuasa bagi hidayah ni kuasa Allah. Kalau Allah tak mau bagi, pasal buat macam mana? Teriak ayat mata darah pun tak masuk Islam orang yang kita nak dia masuk Islam ni. Firman Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan akan barang suatu yang kamu nafkah daripada kebajikan harta, maka iaitu bagi diri kamu pahala. Ini dia. Tuhan beritahu dalam ayat ni, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maksudnya, dan barang suatu yang kamu nafkah, yang kamu sedekah, yang kamu belanja dengan tujuan kebajikan daripada harta kamu, maka iaitu bagi diri kamu pahala.
Kes yang kita baca dalam hadis tadi, dia nak bagi sedekah, dia nak buat kebajikan dengan harta dia. Tapi apa nak buat? Sedekah dia pergi jatuh ke tangan penzina, sedekah dia pergi jatuh ke tangan orang kaya, sedekah dia pergi jatuh ke tangan pencuri. Tapi tang dia nak buat kebajikan. Tang orang yang terima tu orang yang bermasalah, itu bukan urusan dia. Dia punya intention, dia punya kecenderungan nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, nak buat pahala. Dia ada duit, dia nak buat kebaikan dengan duit yang ada kat dia. Tapi apa nak buat? Dia pergi pilih silap orang. Dia pergi bagi, pergi kena pencuri. Dia pergi bagi, pergi kena penzina. Dia pergi bagi, pergi kena orang kaya. Tapi dia punya kecenderungan, dia punya intention hati dia nak buat kebajikan. Allah bagi pahala. Pasal apa? Pasal hati dia nak buat kebajikan. Firman Allah, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tiada kamu nafkah melainkan kerana nak tuntut keredaan Allah, tiada kerana dunia. Selagi mana kita bagi benda tu, kita sedekah tu, kita infak harta kita tu kerana nak cari keredaan Allah, maka selagi itu Allah sediakan ganjaran pahala untuk kita. Tak payah orang tahu, tuan-tuan. Tak payah orang tahu. Siapa tak tahu pun tak apa. Tapi kita sendiri ada bagi bantuan dekat siapa-siapa. Biar orang kata dia ni orang kaya tapi kedekut, biar orang kata, tapi kita sebenarnya ada duk bantu siapa-siapa. Allah menilai kita cukup. Orang kadang-kadang tuan-tuan, orang macam dalam hadis tadi lah, dia kerja duk komplain aja, apalah hang pergi bagi dekat penzina, dia sendiri tak bagi pun. Apalah hang pergi bagi dekat orang kaya, dia sendiri tak bagi pun. Apalah hang ni pergi bagi dekat orang pencuri macam ni, dia sendiri tak bagi pun. Yang kata orang ni, dia suka mengkritik orang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak tengok benda ni semua. Allah nak tengok kita sendiri itu apa kita buat untuk agama. Kalau kita buat dan kita buat itu ikhlas, di sisi Allah ada ganjarannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan akan barang suatu yang kamu nafkah daripada kebajikan, iaitu sedekah harta itu, lagi disempurnakan kepada kamu balasannya di akhirat. Tuhan ulang lagi sekali. Tadi Tuhan dah habaq dah kata dia akan dapat pahala. Tuhan habaq lagi, di akhirat itu pahala itu akan disempurnakan. Lah kredit saja. Lah tuan-tuan langkah masuk masjid, ambil RM1 bubuh dalam tabung masjid, kredit. Malaikat kiraman, malaikat raqib tulis tu kredit. Bila ni pahala ni akan ditunaikan kepada kita, bila pahala ni akan disempurnakan kepada kita, bila akhirat esok. Akhirat esok RM1 tu dia convert dalam bentuk pahala. Masa di atas dunia kredit, dia kata wa antum la tuzlamun, dan kamu tiada dizalim, yakni dengan kurang balasan daripada amalan kamu. Jangan bimbang dengan Tuhan, jangan bimbang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia tak mukir janji. Kalau Tuhan kata kamu bagi sedekah ikhlas, aku bagi pahala, Tuhan tentu akan bagi pahala. Manusia jangan ingat dia akan kena zalim dengan Tuhan. Manusia jangan ingat kata Tuhan bohong dia. Manusia jangan ingat kata aku sedekah aku tak boleh apa. Kalau sedekah dijanjikan pahala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan tunaikan janji dia. Dan tidak ada manusia yang kena zalim di dalam soal ini. Firman Allah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Sedekah itu bagi segala fuqara, segala fakir yang dihimpun pada perang sabilillah. Turun ini ayat pada ahlu suffah. 400 orang daripada orang muhajirin yang disediakan bagi belajar Quran dan keluar serta angkatan peperangan. Duduk mereka itu di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Ahlus Suffah, kita dah baca dah sebelum ni. Ahlus Suffah adalah golongan sahabat yang mereka ni asal di Mekah. Hijrah sama dengan Nabi daripada Mekah mai ke Madinah. Mereka bukan orang miskin. Sebahagian besar daripada Ahlus Suffah ni orang kaya. Tapi bila nak ikut Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, mereka tinggal kekayaan mereka di Mekah. Gudang mereka yang penuh dengan harta benda tinggal di Mekah. Harta kekayaan mereka, tanah kebun mereka, segala kenderaan yang ada pada mereka semua tinggal di Mekah. Mereka mai ikut Nabi hijrah ke Madinah, selai sepinggang, bawa takat-takat yang tangan boleh bawa saja. Bila mereka sampai di Madinah, mereka jadi orang susah.
Mereka ni mai pula di Madinah, duduk bersama dengan Nabi SAW, duduk di serambi Masjid Madinah. Hari ni kalau kita pergi Madinah, Raudhah, kalau kita menghadap kiblat, Raudhah sebelah kiri tu dia ada pangkin tinggi sikit tu. Pangkin tinggi tu tempat Ahlus Suffah duduk dulu ni. Mereka ada jumlah lebih kurang 400 orang pada zaman Nabi SAW. Di antara Ahlus Suffah yang terkenal ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah salah seorang daripada Ahlus Suffah. Oleh kerana tinggal harta benda semua, ikut Nabi mai ke Madinah, mai dengan tak ada apa dekat mereka. Maka mereka ni menjadi orang miskin yang disebut oleh Allah dalam Quran lil fuqara. Mereka ini menjadi fakir, fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Yang mereka ni dihimpun di satu tempat, yakni di Masjid Nabi SAW, dengan tujuan untuk nak pergi perang sabilillah. Bila mai aja perintah perang, depa depan sekali. Bila mai aja panggilan jihad, depa depan sekali. Maka Ahlus Suffah ini orang yang pertama sekali, depa abdi diri kepada Allah. Memang duduk di situ nak mengaji agama, nak mengaji Quran, nak mengaji daripada Nabi SAW. Lain daripada tu nak pergi perang. Maka mereka tak kerja dan tak ada pendapatan. Maka mereka ni dipanggil Al-Fuqara, orang fakir miskin yang sewajarnya diberi bantuan oleh sahabat-sahabat Nabi yang senang pada masa itu. Untuk ingat kita pernah baca hadis di masjid ni dulu, bagaimana satu orang sahabat Nabi, dia kerja ikut Nabi. Nabi pergi mana dia pergi, Nabi duk datang mana dia ada. Dia kerja ikut Nabi, dia belajar daripada Nabi. Kerja apa pun tak buat. Dia dibela, ditanggung oleh abang dia. Abang dia ni punya buat kerja sampai tak dan nak main mengaji dekat Nabi. Maka satu hari abang dia jumpa Nabi. Abang dia mengadu benda ni kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, apa hal dengan adik aku ni? Kemana tuan pergi? Dia ada sama dengan tuan. Dia kerja tidak, apa tidak. Dia kerja nak ikut tuan, nak belajar agama daripada tuan. Sedangkan saya sampai tak ada nak main belajar daripada tuan, pasal duk cari rezeki, nak bagi makan dia sama. Tak puas hati main mengadu benda ni kepada Nabi SAW. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, rezeki yang Allah bagi dekat kamu tu, di antaranya kerana sebab kamu bela dia ni. Habis, tak kata apa. Nabi kata dekat dia, rezeki yang kamu duk dapat, kamu kata kerja cari rezeki nak bagi makan dia ni, rezeki yang Allah buka bagi dekat kamu tu, di antara sebabnya apa dia? Pasal kamu duk bela dia ni. Terus dengar. Dia faham bahawa apa yang dia buat itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan. Ganjaran atas dunia, Allah buka pintu rezeki pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la yastati'una darban fil ardi. Maka tiada kuasa mereka itu berjalan di atas bumi untuk menjaga dan untuk nak cari kehidupan ni. Ahlus Suffah ni, kerana mereka ni habis masa nak belajar agama dengan Nabi dan sikit lagi masa untuk nak pergi perang sama dengan Nabi. Oleh kerana masa mereka dah occupied dengan benda ni, maka mereka ni tidak ada masa lagi nak menjaga, tak ada masa lagi nak pergi kerja cari kehidupan. Kerana masyghul, yakni sibuk mereka itu dengan pergi berperang dan sebagainya. Oleh kerana mereka ni macam tu, maka orang perlu bantu mereka. Ini cerita ni. Firman Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya, sehingga menyangka akan mereka itu oleh orang-orang yang jahil, kata mereka itu kaya. Orang yang tak tahu mereka ni siapa, orang yang tak kenal Ahlus Suffah ni siapa, kata macam-macam dekat mereka. Apalah, sampai tak ada kerja, sampai tak ada nak usaha apa, duk kira nak pergi mengaji saja, apa nak jadi. Orang-orang yang duk tahmah, orang yang cemoh, orang yang duk kata macam-macam dekat Ahlus Suffah ini, Allah kata al-jahilu, orang jahil. Jadi orang jahil senang, dia nak kata kat siapa, dia kata. Dia bukan peduli apa. Dia tengok tak kena pada mata dia, dia kata. Betul tak betul orang tu tak kena macam yang dia sangka, itu soal lain. Dia nak kata, dia kata. Ini golongan al-jahilu. Golongan al-jahilu. Maka Allah sebut dalam Quran tentang orang ni, yahsabuhumul jahilu aghniya. Maka golongan-golongan jahil ni, bila dia tengok Ahlus Suffah ni duk melungguk dekat serambi Masjid Nabi, kerja tidak, apa tidak,
duk mengaji agama daripada Nabi, duk pergi perang. Duk mengaji agama dengan Nabi, duk pergi perang. Berkata orang-orang jahil ni kepada mereka ni, puak ni kaya kot, tak mau kerja, tak mau apa. Dia ingat lagu tu, puak ni kaya kot, sampai tak mau kerja, sampai tak mau nak menjaga, sampai tak mau nak apa, nak melungguk di masjid je kaya kot. Duit ada bertimbun, duk cangkui makan tak habis kot. Kata ikut sedap mulut. Pasal apa dia kata lagu tu? Dia antaranya minat ta'afuf. Dia kata daripada ta'afuf, yakni meninggal minta sedekah dan tinggal cari harta. Golongan Ahlus Sufah ni tak kerja. Tak kerja, tak ada duit. Tak ada duit, kot nak pergi minta kat orang pun tak. Dia jadi lagu tu. Tak kerja. Bila tak kerja, tak ada duit. Tak ada duit. Bila tak ada duit, kot nak pergi meminta-minta dekat orang pun tak. Tak ada duit, buat cara tak ada duit. Ayam zam-zam, apa-apa dia, buah korma orang main sedekah, dia makan lagu tu aja. Kot nak pergi ketuk pintu rumah orang, nak minta bantuan, nak minta duit, nak minta makanan, Ahlus Sufah tak buat kerja macam ni. Jadi bila mereka tak kerja, kemudian mereka tak pernah meminta-minta dekat orang, maka golongan jahil ni kata apa? Dia kata, puak ni kaya kot. Tak gaduh kerja tapi ada duit kot. Nak kata tak ada duit pun, dia tak pernah minta kat orang. Dia, golongan jahil, duk sangka kot mereka ni kaya. Kerana mereka tak pernah minta dekat siapa-siapa. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenal akan mereka itu dengan alamat mereka itu, daripada tawaduk dan daripada bekas kesusahan yang ada pada mereka. Quran kata, tapi hampa boleh kenal orang ni susah. Macam mana boleh kenal kata mereka ni susah macam mana? Dia kata yang pertama sekali, tawaduk. Orang susah tuan-tuan biasanya tawaduk. Itu sebab Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala benci sangat kepada orang miskin. Tetapi benci Allah lebih lagi kepada orang miskin yang sombong. Allah tak suka orang Islam pergi jadi miskin. Tapi Allah lagi tak suka kalau miskin lepas tu pergi duk menyombong pula. Jadi lagu tu. Sebab apa? Sebab biasanya sifat orang miskin ni tawaduk. Biasanya bila tak ada duit, bila pangkat tak ada, bila apa pun tak ada, dia biasanya dia tawaduk. Dia rasa inferiority complex. Dia rasa rendah diri. Dia rasa dia duit tak ada. Dia rasa dia bukan keturunan orang yang mulia-mulia. Dia rasa dia tak ada pangkat. Maka biasanya orang miskin ni tawaduk. Tetapi bila orang miskin tidur jadi sombong, ni Tuhan tak suka. Tuhan cukup benci orang macam ni. Golongan Ahlus Sufah ni boleh kenal kata mereka ni miskin. Kenal dari segi apa? Satu, pasal mereka tawaduk. Mereka rendah diri. Tengok ke tawaduk tu tahu kata ini mesti orang miskin. Begitu. Dan bekas kesusahan, tengok pakaian mereka pakai bersih tapi buruk. Pakaian lama tapi bersih, tapi pakaian tu sudah buruk lama. Tengok tu tahu ini bukan orang senang. Ini yang dikatakan Ahlus Sufah, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang Islam pergi bantu mereka ni. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Maka tiada minta sedekah mereka itu akan manusia sekali-kali. Walaupun mereka miskin, walaupun mereka susah, walaupun mereka tak ada kerja, tapi nama kata nak pergi jatuh ayak muka, nak minta sedekah, nak minta belas ihsan orang, Ahlus Sufah tidak akan buat kerja yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal di dalam hadis Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata, man sa'ala walahu ma yughni ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamah khadushan aw kaduhan fi wajhi. Qalu ya Rasulullah wa ma ghinah? Qala Nabi SAW 50 dirhaman. Nabi SAW bersabda, Nabi kata barang siapa yang hidup meminta-minta walahu ma yughni, sedangkan dia ada duit sekadar yang mencukupi untuk hari itu. Ada duit, bukan tak ada duit, cuma duit sikit lah. Duit yang ada tu sekira-kira untuk nak makan hari itu lepas lah. Dia ada duit sekadar untuk nak lepas makan hari itu, dia tidak minta lagi dekat orang.
Nabi kata barang siapa buat kerja lagu ni, duit dalam poket ada, setakat nak makan hari tu ada duit, tapi masih lagi nak pergi minta dekat orang. Ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamah khadushan aw kaduhan fi wajhi. Hari kiamat esok Allah akan bangkitkan dia di padang mahsyar dalam keadaan muka dia luka-luka berdarah dan berlubang-lubang. Di hari kiamat esok, orang yang jenis perangai suka nak meminta-minta ni dibangkitkan di hari kiamat esok dalam keadaan apa? Khadushan, muka berdarah meleleh merambu, au kaduhan, berlubang-lubang ni, habis nampak tulang rangka muka ni kerana isi dia jatuh berguguran. Pasal apa? Pasal dia diumpamakan orang yang tak ada air muka, tak ada maruah di atas dunia, dia boleh tidur waktu kurung minta dekat orang. Bangkitnya dia di hari kiamat esok dalam keadaan muka dia ni luruh-luruh isi daging semua. Pasal apa? Pasal nak gambarkan dia di atas dunia dulu buat kerja yang menjatuhkan maruah dan diri sendiri. Para sahabat Nabi, khususnya Ahlus Suffah, mereka faham benda ni. Maka kerana tu Ahlus Suffah tak pernah pergi minta sedekah, pergi minta tolong dekat siapa-siapa. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yas'aluna an-nasa ilhafa, maka tiada minta sedekah mereka itu akan manusia sekali-kali. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan barang suatu yang kamu nafkah daripada jalan kebajikan harta, maka bahwasanya Allah Taala dengannya amat mengetahui, membalas Allah atasnya. Itu dia. Kita ada biasa duk buat sedekah jariah, tolong orang dan sebagainya, Allah tahu. Mungkin bini kita tak tahu, kita pergi bagi sedekah dekat orang, Allah tahu. Mungkin anak-anak kita dalam rumah tak tahu, kita ada pergi sedekah, pergi tolong orang, tapi Allah tahu. Mungkin mak pak kita, adik-beradik kita, jiran sebelah menyebelah rumah kita, kawan-kawan rapat kita tak tahu. Kata kita ni tiap-tiap bulan ada peruntukan untuk sedekah. Orang tak tahu, pasal kita pun tak pernah bagi tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Tuan-tuan, kalau kita boleh komit diri kita macam tu, komit diri kita untuk nak buat kebaikan macam ni, biar siapa pun tak tahu tak apa, tapi Allah Subhanahu wa taala dia tahu. Cikgu saya dulu masa di sekolah, dalam poket bila pun ada coklat. Dia nak latih diri dia memberi ni. Dia nak latih diri dia jadi yadul ulya khairun min yadi sufla. Dia nak latih diri dia ni jadi orang yang bagi. Pasal orang yang bagi lebih baik daripada orang yang duk terima. Dia nak latih diri dia bagi ni, dia beli coklat bubuh dalam poket dia. Dia jumpa, dia tak kira orang tua, dia tak kira orang muda. Dia jumpa, dia salam, dia bagi coklat biji. Dia jumpa, dia salam, dia bagi coklat biji. Kita mula-mula ingat apa dia ni jadi lagu ni. Mula-mula kita duk ingat lagu tu. Lama-lama baru kita tahu rupanya itu latihan, itu tarbiyah untuk diri dia. Tarbiyah untuk memberi. Tuan-tuan, kalau kita tak latih untuk nak bagi, kita tak boleh bagi. Kita kalau tak latih memberi, kita tak boleh nak bagi. Pasal apa? Kita jadi berat. Nak bagi ke orang ni kita jadi berat. Maka dia adakan satu bentuk latihan. Dia beli coklat, dia buang dalam poket dia, jumpa orang, dia bagi coklat. Dia salam, dia bagi coklat. Salam, dia bagi coklat. Lepas tu saya tengok apa? Belakang kereta dia bubuh beras. Kampit 5 kilo ni. Dia jumpa orang yang agak susah, yang agak miskin sikit, sembang-sembang, Zat, kawan tu nak, dia pergi ambil satu kampit belakang kereta dia, buah dalam bakai motor tu. Dia up sikit, dia punya amalan sedekah dia up sikit. Daripada duk bagi coklat ni, bila dah lajak elok dah duk bagi tu, lajak elok, dia betul. Beras 5 kilo, kampit 5 kilo, buah belakang kereta dia. Dia tengok, sampai saya pun dia bagi juga. Dapat juga, kampit 5 kilo ni dapat juga. Saya pergi rumah dia sekali. Bila sampai ke rumah dia tengok dia susun beras kampit 5 kilo ni pada lantai ni dia bubuh. Akak sampai tangan dia bubuh tu dia bubuh beras. 5 kilo penuh di dinding tu. Saya tanya dia kata apa ni cikgu ni? Sajalah dia kata hak Tuhan bagi kat kita cukup dah. Mana lebih-lebih kita tolong muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Satu pengajaran kita ambil. Bukan senang tuan-tuan nak buat macam tu. Bukan senang. Kita nak pergi RM1 pun kadang tak pergi. Kita nak pergi RM1 pun tak pergi. Kita duduk pergi masjid, malam-malam pergi masjid tu, pergi masjid ni ada. Setiap malam kita pergi masjid, kita duduk rubuhkan RM1 dalam tabung. Bukan kita kedekut, bukan kita, tapi tak biasa bagi, jadi tak bagi. Betul? Kita tak biasa bagi. Bila tak biasa bagi, dia rasa dia tak boleh nak bagi.
Macam orang yang duk salam dengan mak pak tak biasa cium tangan. Dia nak cium tangan tu dia tak reti. Dia tak reti. Apatah lagi kalau kita ibu bapa pun kita tak biasa cium dahi anak kita. Kata satu hari kita nak pegang kepala dia, cium dahi dia. Kita pun tak reti nak buat, dia pun kata awak ayah jadi pelik tu. Sedangkan cium dahi ni tuan-tuan, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nabi SAW menjadi amalan dia di kalangan keluarga terdekat. Nabi dengan isteri dia, Nabi dengan anak dia, Nabi dengan keluarga terdekat dia. Pak penakan dan sebagainya, amalan Nabi, Nabi cium dahi. Nabi salam, Nabi cium atas dahi sekali. Sunnah Nabi SAW. Jadi kita tak pernah buat. Bila kita tak pernah buat, kita nak buat sekali, dia berasa kawan tu pun bila kita pegang kepala dia, dia kelupak. Dia kata ni apa ni? Itu sunnah Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda ni yang kata Allah bisa, tegal biasa. Dia nak boleh ke bagi RM10, nak boleh ke bagi RM50, nak boleh ke bagi RM100 tu, dia nak kena biasa bagi sekupang dulu, nak kena biasa bagi 5 kupang dulu, baru dia boleh lajak bagi hak lebih lagi. Maka ni yang disebut oleh agama. Allah Subhanahu wa taala kata wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan barang suatu yang kamu nafkah daripada jalan kebajikan harta, maka bahawasanya Allah taala amat mengetahui, membalas Allah atasnya. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Maka segala mereka yang menafkah akan harta mereka dengan malam dan siang. Sir maksudnya secara sulit, orang tak tahu. Dan juga secara nyata, yakni secara terang-terang orang semua pun boleh tahu. Orang yang duk bagi sedekah ni, duk bagi derma, duk bagi sumbangan ni, dia ni tak kira. Malam pun dia menyumbang, siang pun dia menyumbang. Orang tahu pun dia menyumbang, orang tak tahu pun dia menyumbang. Bila dia sampai ke tahap tu, tahap dalam keadaan mana pun dia mudah untuk menyumbang, dia mudah untuk bagi sedekah, dia mudah untuk tolong orang, maka ini orang menepati apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu pahala mereka itu pada Tuhan mereka itu. Orang hak jenis macam ni, Tuhan kata tak ada bimbang. Tak ada bimbang, pahala aku sediakan kepada mereka. Malam pun dia sedekah, siang pun dia sedekah. Orang tahu pun dia sedekah, orang tak tahu pun dia sedekah. Orang macam ni jangan bimbang. Tuhan kata, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada balasan pahala duk tunggu. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tiada takut atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita. Itu dia. Orang yang macam ni, yang tangan dia mudah untuk menyumbang, orang yang jenis generous, orang yang ada sifat generosity, orang yang kira nak tolong orang mudah ni, orang macam ni akhirat esok la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di waktu semua orang takut, depa tak payah takut. Di waktu semua orang duka cita di padang mahsyar, depa tak payah duka cita. Pasal Allah Subhanahu wa taala sedia untuk nak bantu depa di sana. Kata Qil, turun ini ayat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada pendapat mengatakan ayat ni turun pasal Allah Subhanahu wa taala nak puji Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sedekah ia, yakni sedekah Sayyidina Ali 4 dirham pada 4 waktu. Sedekah 4 dirham saja, bukan banyak. Dia kau 4 kupang kita kata. Tapi dia sedekah pada 4 waktu. Malam 1 dirham, siang 1 dirham, waktu sir rahsia 1 dirham, waktu nyata 1 dirham. Kadang-kala kita bagi sumbangan, bagi derma, bagi sedekah, dinyatakan itu ada kebaikannya. Di antara tujuan dia apa? Pasal kita nak encourage orang lain bagi sama. Kita tunjuk, kata kita bagi usung pelewut sampai melelong, nak pergi bagi derma ni 2,000, 3,000, 50,000 ringgit usung pelewut tu saja pun 200-300 ringgit. Habuan pelewut saja, nak usung lagi. Pergi sampai menonong-nonong lagu tu, kawan tu terima pelewut tu, lepas terima lempak buang aja. Bukan nak buat apa, lempak buang aja. Tapi usung pelewut itu kadang-kala tak salah, bahkan kadang-kala disuruh. Pasal apa? Pasal dia nak encourage orang lain, nak bagi semangat dekat orang lain. Tengok, dia ni boleh bagi, pasal apa aku tak boleh bagi? Dengan tujuan itu dibenarkan oleh syarak.
Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib 4 dirham dia bagi dalam 4 keadaan. Waktu malam pun dia bagi, waktu siang pun dia bagi, tanpa pengetahuan orang pun dia bagi, depan orang bagi orang nampak pun dia bagi. Maka bila Sayyidina Ali bin Abi Talib buat amalannya macam ni, Allah turun ayat tadi sebagai nak puji tindakan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Firman Allah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini dia mai tajuk lain dah. Dia mai pula cerita pasal ayat tentang hukum haram terhadap riba, terhadap duit bunga. Ni dia nak mai cerita lain riba ni tuan-tuan. Nabi SAW sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ya'ti 'ala an-nasi zamanun ya'kuluna fihi ar-riba. Qila lahu an-nas kulluhum. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'kulhu nalahu min ghubari. Atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ya'ti 'ala an-nasi zamanun ya'kuluna fihi ar-riba. Nabi bercakap di depan sahabat-sahabat. Nabi kata akan mai kepada manusia ni satu zaman di mana pada zaman itu ya'kuluna fihi ar-riba. Manusia pada zaman itu semua terlibat dengan riba. Nabi kata begitu. 1400 tahun dulu Nabi kata. Bila Nabi kata begitu, qila lahun nas, sahabat-sahabat kata dekat Nabi, kulluhum. Sahabat kata takkan semua pun. Pasal Nabi kata akan mai kepada manusia ni satu zaman di mana pada masa tu ya'kuluna fihi riba. Manusia ni makan riba semua. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat tanya Nabi, kulluhum ya Rasulullah, takkan semua? Takkan sampai semua orang terlibat dengan riba? Qala Nabi SAW, Nabi jawab, Nabi kata, man lam ya'kulhu nalahu min ghubari. Nabi kata zaman tu kalau tak makan riba pun debu riba dia kena. Nabi kata akan mai zaman tu, zaman di mana manusia ni cukup syok dengan makan riba ni. Zaman lah dengan alung, dengan acik, dengan angah, dengan apa semua riba belaka. Hak jenis duk lepas kad bubuh dalam apa nama postbox kita di rumah tu, yang tu kira secara profesional lah. Ni hak amateur ni buat tak? Hak amateur ni. Adik nak pinjam duit dekat abang. Adik nak pinjam duit kat abang, abang pun lebu satu macam. Dia kata, aku boleh lah bagi, tapi anak nak ubah. Adik kata nak pakai 5,000 bang. Okey lah. Tapi bayar balik 6. Acik. Pasal apa? Pasal alung kira makan besar-besar. Yang ni acik, dia makan kecil-kecil. Maka disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata, man lam ya'kulhu, kalau sekiranya dia tak makan riba, nalahu min ghubari, akan mengena dia debu-debu riba. Kita nak beli kereta, kita nak beli rumah, kita nak beli apa, kita pergi beli dengan apa nama skim Islam. Kita lah di bank-bank konvensional bank ni semua ada apa nama perbankan Islam. Kita beli kereta, beli motor, kita pergi beli rumah, kita beli apa, kita ambil loan cara Islam. Tapi fund asal bank tu mai pada kod nu juga. Kita buat loan dengan Maybank cara Islam, kita buat loan dengan public bank cara Islam, kita buat loan dengan apa pun cara Islam lah. Tapi punca asal dia daripada hak dia punya conventional bank juga. Oh, kita kata kalau begitu pergi kat depan ni apa? Pergi kat bank Islam. Bank Islam pun serupa. Bank Islam pun nak mula bank tu dia pergi pinjam juga duit daripada bank negara. Bank negara pun bagi duit berasas dari riba juga. Bank negara pun tak ada duit, cari bank dunia, cari IMF, cari apa ni, semua pun berasas dari riba juga. Kita tak terlibat secara langsung, tapi debu tu duk main. Debu tu duk main. Ayat ni yang Nabi kata 1400 tahun dulu, Nabi kata man lam ya'kulhu, bang siapa yang tidak makan riba, nalahu min ghubari, debu kena juga keadaan. Ayat ni cuba kita tengok apa Tuhan kata tentang riba. Firman Allah, dia kata allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Segala mereka yang makan riba,
tiada boleh berdiri daripada kubur mereka itu, melainkan seperti mereka yang dihempaskan dia oleh syaitan daripada gila pengsan. Maksud dia apa? Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala kata siapa yang masa hidup di atas dunia ni dia ada involve, dia ada terlibat dengan aktiviti riba, di hari akhirat esok bila dibangkitkan daripada kubur di padang mahsyar esok, nak himpun di padang mahsyar tu, bila bangkit daripada kubur, bangkit daripada tu dalam keadaan seperti orang gila, jalan sabu pitang tak kena, sabu metani tak kena dan sebagainya. Kata Ibnu Abbas, maksudnya ialah apa? Mereka ni tidak ada ketenangan dalam hati. Bangkitnya mereka daripada kubur esok ni, waktu nak himpun di padang mahsyar, bangkit mereka tu, Allah kata kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masjid. Macam mana bangkit orang gila, bangkit lari pergi ke jalan, lari main masuk dalam rumah, lari pergi celaprak naik atas rumah orang sebelah rumah dan sebagainya. Jadi macam orang sasau, jadi macam orang hilang akal. Demikian keadaan orang yang terlibat dalam riba, bangkit di hari akhirat esok, begitu keadaannya. Firman Allah, zalika bi annahum qalu, bermula yang demikian itu dengan sebab mereka kata innamal bai'u mithlur riba, hanya jual beli sama macam riba. Ini daripada akas menyerupai cakap terbalik kerana mubalaghah. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala menolak atas mereka itu, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan menghalalkan Allah akan jual beli dan mengharamkan riba. Ada orang dia kata sama aja, hampir buat acara Islam ke, hampir buat acara konvensional ke, sama aja. Dia kata serupa aja, pimai-pimai bank ambil untung serupa tu juga. Ada orang cakap macam ni? Ada ramai cakap macam ni, ramai. Orang tanya dia, hang beli kereta ni hang buat loan apa? Dia kata aku buat public bank lah, aku buat Maybank lah. Dia abang lah apa pun. Atau hang buat apa nak, hang buat pinjaman Islam ni kan macam mana kan? Ada mula. Dia tu kita tahu. Dia kata serupa lah apa pun. Dia kata hang duk kena tipu dengan mereka. Hang pergi buat cara Islam kan, hang pergi buat cara konvensional kan, hang pergi buat cara apa pun sama aja. Bank pergi bayar duit serupa tu ya. Oh, dia cakap lah. Orang yang cakap macam ni, mereka kata apa? Allah sebut dalam Quran, mereka kata innamal bai' mithlur riba. Mereka kata jual beli dengan riba sama. Tak sama, tuan-tuan. Kita buat cara Islam, kita bukan pinjam duit. Kita nak beli kereta, bank pergi beli kereta tu, dia jual kat kita. Maka benda tu dia tak jadi pinjaman, dia jadi jual beli. Tuan-tuan nak beli peroton wajah, bank pergi beli peroton wajah daripada Ion, bank beli 70,000. Kemudian bank jual dekat kita, dia jual dengan harga 90,000. Daripada 70 jadi 90, 20,000 tu untung jual beli. Untung jual beli pasal dia akad jual beli dengan kita. Berbeza dengan kita pergi pinjam. Kita pergi pinjam dekat bank 70,000 dengan janji nak bayar balik 5 tahun, 70,000 sudah jadi 90,000. Angka sama, 70 jadi 90, tapi cara tak sama. Hak cara Islam tadi jual beli, hak cara konvensional ni pinjam. Maka lebih 20,000 itu bunga kerana tangguh bayar. Kalau kita pergi kata sama lah tu, kita masuk dalam kumpulan yang Quran sebut. Bila kita pergi kata innamal bai' mithlur riba, jual beli dengan riba sama aja, dia ambil untung 20,000 juga. Kalau kita pergi kata lagu tu, kita sudah terlibat macam Allah sebut dalam ayat ni. Kita telah menyamakan jual beli dengan riba. Tak sama. Kalau kita nak buat contoh lebih jelas, tuan-tuan, kita pergi beli ayam sembelih yang orang Islam sembelih ikut syarat, dengan kita pergi beli ayam hak Cina cucuk tengkok. Dua-dua pun tengkok luka, dua-dua pun darah keluar, dua-dua pun mati. Sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama. Hak nu sembelih, hak nu sembelih putih orang alqum dengan orang marah dia putih. Macam mana yang Allah suruh, macam tu dia buat. Dia sembelih sampai putih orang alqum dengan orang marah, dan dia mati kerana sembelihan itu. Maka daging ayam itu halal dimakan. Ni hak Cina ambil, dia ambil satu besi tajam, dia cucuk tengkok, tembus mai balik ni, darah keluar macam tu juga.
Ayam mati dengan kerana darah keluar tu juga. Tapi halal kata halal? Tak halal. Kalau ada orang pergi kata sama lah, dua-dua pun ayam tengkuk luka juga, dua-dua pun darah keluar, sama lah. Dia sama macam orang yang menyamakan jual beli dengan riba tadi. Di sini yang nak difokuskan oleh agama apa dia tuan-tuan? Ikut tak ikut perintah Allah yang tu. Allah kata buat macam ni. Walaupun kita boleh buat cara macam lain, yang keputusan dia boleh dapat sama macam ni, cara macam lain tu agama tak mau. Agama mau kita ikut perintah Allah. Allah kata macam tu, buat macam tu. Bila ada orang dalam bab riba ni, dia kata zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Dia kata jual beli dengan riba sama aja. Dia kata, Tuhan jawab. Tuhan kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan kata Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Mana boleh sama? Benda hak Tuhan kata halal dengan benda yang Tuhan kata haram. Walaupun hampa nampak untung dia sama, tapi hak ni Tuhan kata halal, hak ni Tuhan kata haram. Halal dengan haram mana boleh sama? Itu maksud dia. Tuan-tuan, soalnya lah ni, kita ikut tak ikut hak Tuhan kata? Ikut tak ikut? Ikut ke tak ikut? Tuhan suruh bila pergi Mekah buat haji, tawaf Kaabah 7 kali. Dengan mengirikan Kaabah. Kaabah duk balik kiri, kita pusing. Kita pergi Mekah, kita tawaf juga tapi pusing kok kanan. 7 kali juga. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kita nak kata Tuhan saya pusing juga 7 kali. Tuhan kata bukan soal pusing 7 kali. Soalnya aku suruh jadikan Kaabah sebelah kiri. Aku suruh mengirikan Kaabah. Hang buat bagi Kaabah duk belah kanan, tak betul. Walaupun 7 kali, walaupun 14 kali. Aku mau pusing kok kiri, kena pusing kok kiri. Soalnya apa tuan-tuan? Soalnya kita ikut tak ikut lagu yang Tuhan suruh? Kita ikut ke tak ikut? Kalau kita ikut, kita selamat. Kalau kita buat pandai, kita tak ikut, kita memang cari masalah di hari akhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia di situ, iaitu yang dikatakan riba ni apa dia? Iaitu ziyadah. Yang ni pertambahan pada jual beli emas dengan emas, ataupun perak dengan perak, ataupun pa'am sama pa'am. Pa'am maksudnya makanan lah, padi dengan padi, gandum dengan gandum. Riba ni dia panggil apa? Riba al-fadli. Riba al-fadli. Tukar emas dengan emas. Dia ni bagi emas 1 kilo, berat dia kau nak bagi emas 1,5 kilo. Pertambahan setengah itu atas pertukaran emas dengan emas tadi, pertambahan itu riba. Dia ni tukar beras 1 kilo, dia ni pun bagi beras 1 kilo. Tapi dia ni beras 1 kilo, sana bagi 1.2 kilo. 0.2 kilo itu sudah jadi riba. Pasal apa? Pertambahan dalam pertukaran benda ni. Dia kata ataupun ziyadah, ataupun pertambahan yang berlaku kerana pertangguhan yang disyaratkan di dalam akad. Kita pinjam duit dia 5,000 dan kita buat akad. Aku pinjam duit hang 5,000 dengan syarat apa? Dengan syarat aku akan bayar balik dekat hang 2,500 dalam masa setahun. Kita sebut dalam akad ni, aku pinjam dekat hang ni 2,000, aku akan bayar balik 2,500 dalam masa setahun. Maka 500 yang tambah tu, bila disebut dalam akad, pertambahan kerana tangguh setahun baru nak bayar habis, maka pertambahan 500 itu menjadi riba. Dia kata. Adapun, tengok baik-baik. Adapun bayar lebih dengan tiada akad, maka itu sunat. Kita pinjam dekat dia 5,000. Dia pun bagi kat kita 5,000, tak apalah hang bayar balik. Bayar pun balik 5,000 juga. Cuma kita ni, kita yang pinjam ni, esok bila kita bayar balik, kita bagi 6,000 kat dia. Dia kata ni pasal apa lebih ni, hang pinjam dulu 5,000 ya, pasal apa bagi balik 6,000? Dia kata tak apalah, terima kasih lah, pasal masa tu aku susah, aku pergi minta tolong merata, orang tak mau tolong aku, hang tolong aku. Sebagai tanda terima kasih aku bagi hang lebih 1,000. Itu sunat, bukan kata boleh, sunat pula lagi. Pasal apa? Pasal dia tak membebankan. Dia tak membebankan orang yang pinjam. Sebaliknya orang yang pinjam ni tanpa dibebankan, dia dengan rela hati, dengan senang hati, dia bagi lebih pasal apa? Pasal dia rasa seronok atas bantuan dan pertolongan yang kau tu bagi dekat dia. Maka pertambahan itu, ni kawan kita kata, saya tak setuju dengan hujah Ustaz bahawa sistem perbankan Islam Malaysia tiada unsur riba. Tadi saya kata ada tak ada unsur riba? Ada unsur riba. Tak boleh lepas daripada riba. Kalau kita terlepas daripada riba pun kita tak terlepas daripada
debu-debu riba. Maksudnya apa? Maksudnya sistem yang ada ni tak terlepas daripada unsur riba. Itu maksudnya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ada pun bayar lebih kalau sekian tidak disebut di dalam akad. Macam kita pinjam kita tak sebut kata kita nak bayar lebih. Kan? Maknanya pertambahan yang kita bagi dengan suka hati, dengan suka rela itu adalah sunnah. Dia kata. Itu disuruh oleh agama sebagai tanda terima kasih kepada kebaikan yang dibuat oleh kawan kita. Firman Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Maka barang siapa yang datang akan dia pengajaran daripada Tuhannya, maka berhenti ia daripada makan riba. Barang siapa yang dah dapat dah satu amaran daripada Tuhan, jangan terlibat dengan riba, maka dia pun immediately stop amalan riba ni. Falahu ma salah, maka baginya barang yang telah lalu, yakni dahulu daripada tegah, yakni sebelum turun ayat ni dia dah pun makan beberapa banyak duit riba. Hak mana yang dia dah makan sebelum turun ayat ni, Allah Subhanahu wa taala ampun dia. Sebab masa tu belum turun ayat yang mengatakan riba ni haram. Dia kata begitu. Maka tiada diambil balik akan dia. Wa amruhu ila Allah, dan pekerjaannya yakni pada ampun orang itu kembali kepada Allah, yakni terserah kepada Allah. Tuhan dah kata dah, sebelum dikuatkuasakan peraturan haram riba, amalan riba berleluasa dalam masyarakat. Bila turun ayat-ayat yang kata riba ni haram, orang yang makan riba sebelum turun ayat ni, mereka ni diampunkan oleh Allah. Dan urusan nak bagi pengampunan kepada orang yang terlibat dengan riba sebelum turun ayat ni, itu urusan Allah. Siapa pun tak boleh kata apa dekat Tuhan. Tuhan kata Tuhan nak ampun dia, maka Tuhan boleh ampun dia. Firman Allah, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang kembali mengerjakan pula, yakni menghalalkan riba seperti jual beli, maka mereka itulah yang empunya neraka. Siapa yang bantah lepas turun ayat kata riba haram, dia masih lagi nak berurus niaga secara riba, maka orang yang macam ni dia akan diletakkan di dalam neraka Allah. Tuhan kata, kira bantah. Bantah, Tuhan dah kata dah haram nak pergi buat juga. Ini orang bantah, ini orang derhaka, ini orang degil. Maka orang yang macam ni empunya neraka. Mereka itu pada dalamnya kekal sekaliannya. Firman Allah, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Membinasakan oleh Allah akan harta riba dan memelihara akan sedekah. Di dalam tafsir dia kata, yang dimaksudkan dengan wa yamhaqullahu riba, Allah membinasakan orang yang terlibat dengan riba ni, maksudnya ialah Allah menghilangkan berkat harta orang yang terlibat dengan riba. Allah hilang berkat, tuan-tuan, macam-macam cara Tuhan boleh buat. Kita terlibat dengan riba, kita kaya hasil daripada duit riba, Allah tarik berkat dia. Bila Allah tarik berkat dia, dia jadi macam rumah makan anak-anak. Tengok keluar nampak macam rumah hebat, tapi sebenarnya anak-anak duk makan di dalam dia, tunggu hari nak runtuh aja. Kalau sekiranya kita satu orang yang terlibat secara langsung dengan riba, kaya daripada hasil duit riba, Allah hilangkan berkat tu, maka nampak kita ni macam hebat, tapi di dalam rongga kosong. Takut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dia boleh hilangkan berkat dalam berbagai-bagai bentuk. Macam-macam cara Tuhan boleh buat bagi hilang berkat ni. Di antaranya apa? Easy come, easy go. Duit nampak masuk banyak, tapi hak duk bocok keluar pun banyak. Tidak ada berkat dia. Berbanding dengan orang yang masuk sikitnya, tapi duit tu lekat dekat dia, kekal di tangan dia. Dia boleh hidup dalam keadaan tenang, aman dan bahagia dengan duit sedikit yang ada dekat dia. Maka duit yang sedikit itu ada keberkatan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sumpah dalam ayat ni, yamhaqullahu riba, Allah akan membinasakan harta riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan memelihara akan sedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah taala terima akan sedekah dan memelihara akan dia, seperti mana pelihara seseorang kamu akan anak unta. Ini contoh zaman dulu. Zaman dulu belah unta. Bila belah unta, unta bunting. Bila unta bunting dapat anak, dia jaga anak ni, nak jadikan unta dewasa ni. Habis masa hidup jaga unta ni. Punya jaga ni orang kata macam menatang minyak yang penuh. Orang yang buat amal sedekah masa di atas dunia,
Amal sedekah tu Allah akan pelihara. Sedekah yang dia buat ikhlas ni Allah akan pelihara. Sehingga akhirat esok dia akan tengok hasil sedekah yang dia buat di atas dunia tak banyak mana ni, Allah pelihara pahala sedekah itu. Akhirat esok dia akan dapat balik besar sampai dia tak sangka-sangka. Dalam hadis ada disebut oleh Nabi SAW, satu orang yang hanya bersedekah beberapa dirham, di akhirat itu tiba-tiba beberapa dirham sedekahnya itu sudah bertukar menjadi sebesar bukit Uhud. Nabi kata ini yang dia nak maksud, kata yang Allah sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan hasil riba dan Allah memberkati sedekah ni. Sedekah ni Allah pelihara dia. Pelihara ni hak kecil ni, akhirat itu tengok-tengok dia jadi besar. Pasal apa? Pasal Allah pelihara amal yang baik ini. Firman Allah, wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah Subhanahu wa taala tiada kasih akan segala kafir yang banyak dosa dengan menghalalkan riba. Tuhan tak suka orang yang terlibat dengan riba. Firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah wa atawuz zakah. Bahawasanya segala mereka yang beriman dan beramal akan amal yang saleh dan mendiri akan sembahyang dan mengeluar akan zakat itu, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka itu pahala pada Tuhan mereka itu, dan tiada takut atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita di akhirat. Dua kali dah Tuhan ulang. Tadi dah sebut dah tentang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tadi dah sebut dah cerita orang yang duk bagi sedekah ikhlas kerana Allah ni, la khaufun alaihim. Di waktu manusia semua takut di padang mahsyar, orang ni tak perlu takut. Wala hum yahzanun. Di waktu semua orang duka cita, susah hati, orang yang duk sedekah ikhlas ni tak payah nak rasa duka cita dan susah hati. Tadi Allah dah sebut, lagi sekali Allah sebut, menunjuk kata benda ni sangat penting. Mengikhlaskan diri ketika nak memberi sumbangan, ini sangat penting. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Takutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala dan tinggal olehmu barang yang baki daripada riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintah yang pertama, ittaqullah. Takutlah dekat Tuhan. Tentang berapa ramai orang kita hari ni yang takut dekat Tuhan. Kita ni dengan benda-benda yang Allah sebut haram dalam Quran ni, bukan kita takut sangat. Maka kerana tu kita tengok makin ramai orang yang duk buat benda yang Tuhan larang. Ni 3-4 hari berturut-turut ni. 3-4 hari berturut-turut ni apa jadi? Budak-budak perempuan duk kena bunuh. Rogol, liwat, mayat dilempar masuk dalam kolam apa. Tikam sampai atas muka pun tikam, dada pun tikam, belakang pun tikam, mayat lempar di lorong belakang. Kemarin budak Melayu pula seorang, sopa juga tikam sampai berapa belas kali, lempar. Masyarakat boleh bagi macam-macam pandangan, boleh bagi. Boleh kata budak-budak ni salah, depa ni inviting crime, depa yang menjemput orang suruh buat benda tak elok. Kita boleh kata tuan-tuan. Pokok pangkalnya apa? Pokok pangkalnya manusia hari ini dia tak takut dekat Tuhan. Dia tak takut pada Tuhan. Kita boleh bagi ulasan. Pasal apa jadi macam ni? Pasal kita tak laksanakan hukum Allah. Itu satu ulasan. Bila kita tak laksanakan hukum Allah, Allah tak selamatkan masyarakat kita ni daripada kena benda-benda macam ni. Tapi kalau kita laksanakan hukum Allah macam yang Allah suruh dalam Quran, orang yang bunuh orang, qisas. Orang yang bunuh orang, sabit kesalahan, saksi ditampilkan, saksi boleh dipakai, boleh diterima dan sebagainya, dilaksanakan hukum qisas. Kalau kita buat macam tu, kita tengok macam mana Allah nak pelihara kita. Bagi orang yang rogol orang, bagi orang yang berzina dan sebagainya, kita tengok hukuman yang dilaksanakan menepati kehendak Allah. Misalnya, kalau sekiranya dia penzina yang muhsan, rejam dengan batu sampai mati. Kalau dia penzina yang ghair muhsan, dia belum berumah tangga, dia berzina, sebat 100 kali hati belakang dia. Kalau kita laksanakan macam yang Allah suruh, kita tengok apa nak jadi dalam masyarakat kita ni.
huru hara ke ataupun keamanan akan tertegak di atas muka bumi. Persoalannya ialah tuan-tuan, sejauh mana kita percaya dengan apa Tuhan kata dalam Quran? Sejauh mana kita percaya? Selagi mana kita bila baca ayat-ayat ni duk berasa, aku tak nampak benda ni kalau dilaksanakan hukum Allah ni boleh selesai masalah. Selagi mana kita duk bercakap lagu tu, selagi itulah menunjukkan kita tak percaya dengan apa yang Allah kata dalam Quran. Banyak orang tak percaya. Dia tak percaya macam mana sistem ekonomi 100% mengikut Islam dapat ditegakkan di dalam dunia ni. Dia kata macam mana nak laksanakan hukum 100% ikut Islam. Dia duk ada ragu tu, dia duk ada rasa was-was tu, dia duk rasa tak boleh sistem yang Allah sebut dalam Quran ni tak boleh nak diguna pakai. Dia duk rasa macam tu. Selagi mana dia duk rasa macam tu, maka selagi itulah dia tak percaya dekat Tuhan. Dia tak percaya dekat Tuhan, dia tak akan dapat keamanan di depan mata dia. Alamak, tuan-tuan. Saya selalu buat contoh apa? Orang yang lebih faham tentang Mercedes ialah engineer Jerman. Pasal Mercedes Jerman buat. Engineer yang buat kereta tu, dia lebih faham tentang kereta tu, apa kelemahan kereta tu, apa kelebihan kereta tu, dia faham pantang larang kereta tu, dia faham. Pasal apa? Pasal dia buat kereta tu. Kita pergi ambil engineer perodua kancil, suruh main pergi bercakap pasal Mercedes, susah lah. Dia kata kalau kancil tak macam ni. Dia kata dia doa abang kancil. Kita suruh dia tengok kereta Mercedes, dia doa abang kancil. Dia kata kalau kancil tak macam ni. Dia kata kalau kancil lagu ni. Aku bukan suruh hang cerita pasal kancil, aku suruh hang perbaik Mercedes ni. Dia kata kalau nak suruh perbaik Mercedes pasal apa? Cari saya. Saya bukan mekanik, bukan engineer Mercedes. Dia cari orang yang reti dia lah. Macam tu logik dia tuan-tuan. Dunia ni, alam ni Tuhan buat. Kita manusia ni Tuhan buat. Oleh kerana alam ni Tuhan buat, manusia ni Tuhan buat, maka Tuhan lebih tahu apakah undang-undang yang sesuai untuk dilaksanakan di dalam alam ni. Tuhan lebih tahu. Maka Tuhan bagi tahu. Bukan takat Tuhan tahu simpan kat dia seorang. Tuhan bagi tahu dalam Quran. Kalau sekiranya jadi macam ni, hampa hukum macam ni. Kalau jadi macam ni, hampa hukum macam ni. Kalau jadi macam ni, hampa hukum macam ni. Sebab hukum yang Tuhan bagi itu sesuai dengan manusia yang Tuhan buat, dengan alam yang Tuhan buat. Dia compatible. Bahasa Allah kata compatible. Tapi manusia ni sampai bila-bila pun dia duk ragu-ragu dengan benda ni. Dia tak yakin kata hak Tuhan kata tu yang terbaik. Dia tak yakin. Dia duk rasa ni, hak dia duk ingat ni lebih baik daripada hak Tuhan kata. Bila dia duk rasa dia lebih pandai pada Tuhan, apa problem lah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah dah bagi tahu riba ni dia merosakkan masyarakat. Tapi manusia tak mau pakai benda tu. Sistem riba masih diteruskan di dalam masyarakat. Bila sistem yang Allah kata tak bagus, kita piduk kata bagus, kita duk buat juga, maka kerosakan demi kerosakan tak habis-habis kita akan jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata ittaqullah. Maka takutlah olehmu akan Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggallah olehmu barang yang baki daripada riba. Ini ayat ni turun kepada orang yang hidup zaman Nabi dulu ni. Turun kepada mereka ni. Pasal apa? Mereka dah lepas dah duit cara riba ni. Bagi pinjam 100, nak kutip balik 200. Tiba-tiba turun ayat ni. Turun ayat kata kena berhenti amalan riba. Mereka lepas duit dah, mereka duk rasa apa? Duit duk ada lagi ni, duit bunga duk ada lagi, tak pergi kutip. Lalu ni kita pergi kutip dulu. Lepas tu baru kita stop. Macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tu minum arak. Bila turun ayat kata arak ni terang-terang haram, dikeliling rumah dia masih ada lagi tempayan arak. Kalau sekiranya Sayyidina Umar duk fikir, sayanglah duk ada ni perhabis bang dulu, habis ni baru aku stop. Kalau dia duk ingat macam tu, Sayyidina Umar tak boleh stop sampai bila-bila. Tapi Umar Al-Khattab bila turun saja ayat yang kata arak ni haram, innamal khamru wal maitiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tuhan kata maka hendaklah kamu jauhi arak-arak ni semua. Dia dengar dengan ayat tu, dia buat apa? Dia balik, dia pukul habis tepayan arak ada keliling rumah dia, berdegai pecah, air melipah turun ke atas tanah. Dia langsung tak ada simpan rasa sayang kepada benda yang Tuhan sudah kata haram.
Bila sudah turun ayat yang mengatakan riba ni haram, ada sebahagian lagi daripada sahabat-sahabat Nabi sendiri yang dah lepas duit dah nak kutip cara riba ni, dia duk berasa nak pergi kutip dulu. Habis ni baru kita stop. Maka turun ayat ni, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa zaru ma baqiya minar riba, dan tinggallah olehmu barang yang baki-baki daripada riba. Hak mana yang belen-belen hak tak kutip lagi tu, kalau sekiranya itu duit bunga, duit riba, jangan ambil lah. In kuntum mu'minin, jika ada kamu itu beriman sekaliannya. Maka hal orang yang mukmin itu imtisal, yakni junjung suruh Allah. Orang yang beriman ni, bila Allah kata stop, dan stop. Mereka junjung perintah Allah. Turun ini ayat tadi, ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Tak kala menuntut setengah daripada sahabat dengan riba yang ada baginya dahulu daripada tengah. Kita cerita tadi. Dia dah lepas duit, dah duit bunga ni, dia nak pergi kutip dulu bagi habis lah, pasal ada lagi duit-duit yang tak kutip. Ada duit ingat macam tu. Maka turun ayat ni, sahabat-sahabat pun faham. Mereka pun hak mana yang baki-baki duit bunga tak kutip, mereka pakai stop terus. Tak pergi kutip lah benda tu. Firman Allah, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tuan-tuan tengok ini, ayat ni. Dia kata, maka jika tiada kamu perbuat, yang ni masih nak dikutip lagi duit riba. Tuhan dah kata suruh stop. Sepatutnya bila Tuhan kata stop, terus letak full stop. Tapi ada orang, Tuhan dah kata dah haram, dia nak pergi buat juga lagi, masih nak pergi pungut lagi duit riba. Maka ketahui olehmu dengan isytihar perang daripada Allah dan Rasulnya. Itu dia. Tuhan sampai umum sampai macam tu. Apa Tuhan kata dalam ayat tu? Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah mengisytiharkan harb, perang. Allah dan Rasul akan perang orang yang tak mau berhenti amalan ini. Pada ini ayat menakuti yang amat sangat. Tak kala turunnya, maka kata mereka itu, tiada kuasa kami dengan perangnya. Sahabat-sahabat Nabi, bila tengok ayat turun tegas sampai macam tu, dia kata apa? Tak ada jalan lah kami nak memerangi Allah dan Rasul. Kalau Allah kata haram, maka kami kata haram. Cerita nak pergi buat juga benda yang Tuhan kata haram, sampai Allah nak istihad perang dekat kita, kita tak mampu untuk nak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika taubat kamu, maka bagi kamu kepala modal kamu. Tuhan kata apa? Kalau sekiranya turun ayat yang mengatakan riba ni haram, kita pun takut kepada Allah. Tapi modal yang kita bagi, kita masih boleh ambil balik. Kita bagi pinjam kat dia 1,000, janji bayar balik 2,000. Kita baru kutip 500. Duit modal yang kita bagi kat dia 1,000 tu ada lagi 500. 500 tu masih boleh ambil lagi. Sebab itu modal yang kita bagi. Tapi jangan lebih walau 1 sen pun daripada modal yang kita bagi. Begitu. Pasal apa? La tazlimuna wa la tuzlamun. Tiada kamu zalim orang dan tiada orang zalim pada kamu. Kita pun tak mau buat zalim orang, bagi pinjam 1,000 nak ambil 2,000. Dan kita pun tak mau kena zalim. Kita bagi pinjam 1,000, kita dapat balik 500 saja. Kita tak mau buat zalim orang dan kita pun tak mau diri kita kena zalim. Dia kata, iaitu dengan lebih ataupun dengan kurang hak kamu. Firman Allah, wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Dan jika didapati yang empunya berhutang itu papa, kita bagi hutang dekat dia, waktu kita nak pergi kutip hutang, tengok dia dalam kesempitan, dia memang tak ada duit, dia pinjam kat kita 1,000, jangan kata nak bayar 1,000, nak bayar balik RM100 pun dia tak ada duit. Kalau sekiranya kita pergi dekat dia nak kutip duit, didapati dia dalam keadaan yang sempit dan papa dan susah begitu, maka nanti sehingga sampai kaya. Islam kata apa? Tunggu sampai dia ada duit dan dia boleh bayar, baru kita pergi minta duit dekat dia. Jangan kita pergi tekan dia sewaktu dia di dalam susah. Firman Allah, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahawa kamu sedekah sebahagian ataupun semua kepada orang yang papa miskin itu lebih baik bagi kamu daripada menanti-nanti dia bayar. Dan kalau boleh, agama kata apa? Kita bagi dekat dia 1,000, dia nak bayar balik 1,000 dah tak boleh dah. Nampak dia makin susah.
Dia bayar balik dekat 300 dekat kita. 700 lagi memang dia tak boleh bayar. Agama kata apa? Kalau kita boleh halalkan sebahagian pun bagus. Kalau kita boleh halalkan semua itu lagi bagus. Agama kata begitu. Kalau kita nak ambil balik nilai yang dia pinjam, tak salah. Sebab itu hak kita. Kalau kita nak halalkan setengah, itu bagus. Kalau kita nak halalkan semua hutang dia, itu lagi bagus. Ini agama bagi pilihan dekat kita. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa bagi tangguh kepada orang yang fakir, yang miskin, ataupun gugur hutang daripadanya, dia halalkan hutang kontu dekat dia, nescaya menaung Allah Ta'ala akan dia pada naungannya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Ini adalah hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang bagi hutang dekat orang, kawan tu memang tak boleh bayar balik, maka dia halalkan hutang tu. Di hari akhirat itu, sewaktu tak ada siapa pun dapat naungan, dapat lindungan daripada panas masyar ni, orang yang boleh halalkan hutang orang dekat dia, dia akan dapat lindungan, dia akan dapat naungan pada hari itu. Bukan? Dia tak begitu jumlah berapa, kecil ke, besar ke, yang pentingnya kita halalkan hutang orang dekat kita. Akhirat itu, sewaktu semua orang panas di padang mahsyar, orang yang halalkan hutang orang dekat dia, dia dapat naungan, dia dapat teduhan di padang mahsyar. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah olehmu akan satu hari yang dikembali kamu padanya kepada Allah semata-mata, iaitu hari kiamat. Tuhan kata takutlah dengan hari kiamat. Tuan-tuan, hak jadi tsunami di Aceh tu pun so takut tak kira dah. Itu baru goncang sikit, baru ombak laut mai lagu tu aja. Tu pun tak kira dah. Cerita sampai hari ni tak habis lagi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana kiamat nak jadi tu. Yang kata langit nak pecah, yang kata bumi nak terbelah, yang kata laut pun nak terbelah, yang kata, tuan-tuan bayang macam mana nak jadi. Maka Tuhan sebut dalam ayat ni, dia kata apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah oleh kamu akan satu hari, yakni hari yang dikembali kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, iaitu hari kiamat. Takutlah kita pada hari itu. Itu baru saat kehancuran. Belum cerita saat semua orang bangkit di padang mahsyar lagi. Bangkit dalam keadaan manusia ni melaut, kaki duk berdiri atas kaki orang. Bangkit dalam keadaan matahari duk ada sejengkai atas kepala. Bangkit dalam keadaan masing-masing orang dengan beban duk tanggung atas belakang ni, beban amalan yang dia buat selama umur dia hidup di atas dunia. Bangkit dalam keadaan yang macam tu, duk tunggu pula ni nama nak dipanggil untuk dihisap. Nak tunggu nama panggil tu pun satu azab. Bayangkan macam mana dahsyatnya hari itu. Takutlah kepada Allah. Hari itu Allah saja yang boleh tolong siapa-siapa pun. Tak ada manusia boleh tolong siapa-siapa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian disempurnakan akan tiap-tiap seorang itu barang yang ia beramal daripada baik dan jahat. Hari itu buat baik, Tuhan balas dengan kebaikan. Buat jahat, Tuhan balas dengan azab dan kesengsaraan. Firman Allah, wa hum la yuzlamun. Dan mereka itu tiada dizalimi dengan kurang hasanah kebajikan ataupun ditambah dengan sayyi'ah kejahatan. Tuhan kata pada hari itu tak ada orang yang akan dibagi lebih. Dia buat jahat sikit aja, balas dengan azab yang berlebih-lebih. Tak ada. Sebaliknya Tuhan akan balas setimpal dengan apa yang dia buat. Dia buat baik sikit pun ada balasan kebaikan. Dia buat jahat sikit pun ada balasan azab untuk dia. Tak ada orang yang buat baik tak dibalas kebaikan, tak ada orang yang buat jahat tak dibalas dengan azab. Tak ada. Sebaliknya semua orang akan dikenakan balasan yang setimpal pada hari itu. Jazaan wifaqah. Allah sebut dalam Quran. Balasan yang setimpal dikenakan kepada semua orang pada hari itu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Lepas ni dia akan masuk cerita apa? Perintah dalam agama apabila kita buat apa-apa muamalah dalam Islam. Sama ada muamalah tu dalam bentuk jual beli, ataupun dalam bentuk hutang, ataupun dalam bentuk sewa, ataupun dalam bentuk pajak dan sebagainya, pajak gadai dan sebagainya. Semua benda ni disuruh seberapa daya kalau boleh
kita buatlah dalam bentuk surat perjanjian. Kita hutang dia berapa apa semua, buat satu surat. Nah, di sini kita tengok yang kata apa? Yang kata ISO apa ni? ISO 9000 apa ni? Semua documentation apa semua ni, Quran dah mendahului tentang benda ni. Minta supaya semua benda didokumentkan, direkodkan. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya di masa depan itu tidak akan berlaku perbalahan. Kalau tidak, berkelahi. Dia ni kata dia wakaf tanah ni, anak cucu kata tak pak kami tak wakaf. Semua ni punca daripada apa? Punca daripada kita tak ikut perintah Allah, supaya semua benda direkodkan dan didokumentkan. Nah, wallah. Dan duit untung riba, bolehkah kita beli selain daripada pakaian dan makanan? Seperti beli kamera dan printer komputer dan sebagainya. Dia lagu ni, dia keputusan yang disepakati oleh ulama fiqh. Kira duit daripada unsur riba tak boleh digunakan untuk bentuk-bentuk tak boleh dipakai untuk bentuk-bentuk kegunaan peribadi. Tukang tayar kereta, beli basikal bagi anak pergi sekolah, ini semua dia berbentuk penggunaan dan membawa kepada bentuk hak milik. Kita tukar tayar kereta, masih jadi hak kita. Kita beli basikal untuk anak pergi sekolah, masih lagi jadi basikal itu milik anak kita. Maka dia tak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan itu. Satu pendapat di dalam fiqh, dia kata apa? Salurkan duit-duit ni kepada maslahah ammah, dia kata. Nak buat jalan, jalan orang nak pakai semua, maka boleh dilunggukkan duit di situ. Duit riba boleh dilunggukkan di situ. Tapi kita balik kepada asal masalah. Balik kepada asal masalah apa dia? Sedaya upaya kita elak daripada terlibat dengan operasi riba, maka tak timbullah soal duit interest dan sebagainya. Nah, Wallahu a'lam. Soalan yang paling susah saya nak jawab. Saya bekerja dengan bank, hasil gaji saya daripada bank berkenaan bagaimana? Ini susah nak jawab. Pasal apa? Pasal jadi ustaz ni nak jawab senang. Tapi kawan ada kerja di bank tu, dia nak menanggung susah. Apa yang kita boleh beritahu ialah dalam nas kata tak boleh. Itu saja. Jadi kalau saya nak kata malam ni juga kena berhenti, esok tak boleh pergi kerja dah. Lepas sebulan dia bawa anak bini dia pergi rumah saya. Dia tahu ustaz ni apa saya berhenti, lah ustaz fikir macam mana nak selesai masalah saya. Nak jawab hukum senang. Kan? Cuma apa yang kita nasihatkan ialah pelan-pelan cari peluang lain. Pelan-pelan cari peluang lain. Elakkan daripada terlibat dengan institusi yang berasaskan riba. Itu saja. Tapi buat bagi elok. Cari elok-elok. Boleh ada peluang start niaga yang elok ke macam mana ke, ataupun boleh pindah tempat kerja. Nak bercakap pun susah tuan-tuan. Lah ni dengan zaman susah dapat kerja ni, jadi pasal saya biasa sangatlah dengan orang perempuan telefon maki saya, biasa sangat. Maki, bukan kata cakap elok, maki terus. Telefon mai, dia kata ustaz, saya nak abang satu aja. Suami saya ni fanatik kaset ustaz. Tengok apa dah jadi lah ni, dia kata, lah ni rumah tangga kami pun dah jadi kelang kabut semua, ni semua punca daripada ustaz. Biasa entah kenal macam tu. Biasa kenal macam tu. Tapi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita nak jawab lagu orang gila? Tak boleh. Merosakkan lagi nama kita. Kita nak kena kata, ni kita pun manusia tuan-tuan. Bila macam tu punya orang tembak, dia meletup. Jadi kita nak kena cakap ke dia elok. Kita nak, dah, okey, kita kata, dah, di mana salah saya ni yang sampai saya jadi orang kena tuduh. OKT dia panggil. Orang kena tuduh. Dia kata ni suami saya ni duk dengar kaset ustaz duk cerita pasal taklik lah apalah semua. Lah ni dia dah pakai taklik tu kena kat saya.
kawan tempat kerja saya ni, kawan laki-laki ni, biasalah hantar SMS main kat saya, pergi tulis mengarut merapu ni, pergi tulis I love you lah, apalah semua. Laki saya sudah tengok, dia sudah naik angin. Dia kata hang dia buat affair dengan jantan mana. Dia tengok SMS tu masuk, dia try call nombor tu. Laki dia ni pun try call nombor tu. Bila call angkat sana, aku ingat hang tak mau call aku. Habis jantan. Dia tahu yang pegang bini dia. Apa ni? Hang dia buat benda dulu ni. Aku tak kenal kat hang tang mana. Apa pasal yang pergi buat macam ni? Pasal apa hang curang dengan aku? Pasal apa hang main kayu tiga dia duk main buah? Pasal apa hang curang dengan aku? Pasal apa hang main kayu tiga dengan aku? Ni pasal apa hang pergi buat benda lagu ni? Bini cuba nak explain, kata abang ni kawan ni, dia ni memang suka duk melawak macam ni. Dia kata melawak apa macam ni? Aku bagi amaran tak? Dia tunjuk pun bukan tu, dia tunjuk terbalik dulu. Aku bagi amaran dekat, lagi sekali, dia kata lagi sekali aja SMS macam ni masuk, hang dengan aku kata apa? Itu ta'liq. Itu ta'liq. Lafaz ta'liq. Cerai akan berlaku apabila benda ni jadi. Pum, main lagi SMS macam tu. Bila main, laki ni beranggapan tak ada apa dah dia dengan bini dah. Pasal aku dah kata dah, benda ni jadi lagi. Bini ni pula tu kata, Allah, abang mereka ni melawak saja. Aku tak mau dengar ini semua. Lah juga, hang tag barang hang keluar. Hang tak keluar, aku keluar. Demi jadi begitu. Itu masalah dia. Saya mengajar atas masjid, saya terang tentang ta'liq. Kenapa saya pergi jadi OKT? Kalau OKB tak apa, orang kaya baru. Ini OKT, orang kena tuduh. Tuan-tuan nampak dah? Ini leceh. Benar-benar macam ni leceh. Kita bukan menjadi punca kepada mereka jadi macam tu. Mereka sendiri yang pergi buat problem ni semua. Kita bagi tahu hukum. Ya, kita takut benda-benda macam ni lah. Bila sahabat-sahabat tanya kita benda-benda macam ni kan, Ustaz saya kerja bank lah ni macam mana? Tuan-tuan, saya tak berani nak jawab secara apa. Saya cuma boleh nasihatkan pelan-pelan, tengok kalau ada mana kerja lain, peluang lain yang lebih baik, yang boleh terlepas. Lebih baik bukan maksudnya gaji baik, boleh terlepas daripada unsur-unsur yang macam ini, kita shift pelan-pelan. Macam tu aja. Dan saya tak boleh jawab kata malam ni juga berhenti, esok jangan duk pergi dah pejabat tu. Tak boleh jawab lagu tu, pasal lagi sebulan dia nanti main rumah saya. Tuan boleh faham apa maksud yang saya cuba nak cakap ni. Maksud dia begitu. Tuan apa nak buat? Kita duduk di dalam situasi yang macam ini. Situasi macam ni. Kan? Nabi dah sebut dah, sayati 'alan nasi zaman, akan mai kepada manusia satu zaman, an-nas ya'kuluna riba. Manusia ni makan riba semua. Sahabat tanya, kulluhum semua kan? Nabi kata dah, kalau dia tak makan pun debu riba dia akan kena. Maksudnya 100% terlepas daripada riba ni sangat susah. Baik. Apa pendapat Ustaz, seorang isteri tak mau dengar nasihat suami? Aku lah dia main macam ni. Termasuk dalam hal tutup aurat, dia kata. Perempuan pakai seluar ketat, nampak bentuk badan dan sebagainya. Adakah dia dianggapkan sempurna? Susah, kan? Itu sebab saya jawab apa? Selalu saya kata mengaji agama ni mai laki dengan bini, dua-dua mai. Suami saja mai, lepas tu balik, dia nak cakap balik dekat bini dia, dia tak dapat dah 100% tu, tak dapat dah. Tak dapat dah. Dia try nak pergi 100% pun bini dia nanti tunjuk jari terbalik kat dia. Ni dia nanti kata kat dia, abang, nak jadi ustaz dah kah? Banyak tu dia kata pun Syekh ni dah susah hati. Abang nak jadi ustaz dah kah? Dia kata, abang mai kat saya, berapa hari baru abang mungkin sembahyang subuh ni? Mereka pun ada juga. Ni buah-buah nak bagi kita sengai ni. Ada. Pasal kita ni manusia. Manusia ni dia bukanlah